Salam Malaysia Madani, Berita Pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Pakatan Harapan berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram. Bagi Parlimen Pulai, calonnya Suhaizan Kayat menang dengan majoriti 18,641 undi. Suhaizan yang bertanding buat kali ketujuh dalam pilihan raya memperoleh 48,283 undi sekaligus menewaskan dua pencabarnya iaitu Zulkifli Jaafar daripada Perikatan Nasional dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi yang masing-masing mendapat 29,642 undi serta 528 undi. Keputusan diumumkan pengurus pilihan raya Parlimen Pulai, Miswan Yunus. Dengan ini saya mengisytiharkan Suhaizan Kayat dari Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya P161 Pulai. Kemenangan berkenaan menyaksikan Suhaizan menjadi ahli parlimen pertama mewakili kerajaan perpaduan yang dibentuk menerusi dukungan gabungan PH Barisan Nasional. Beliau yang juga naib pengerusi Amanah Johor adalah anak didik dan pernah berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Bagi Dewan Negeri Simpang Jeram pula, Nazri Abdul Rahman menang kerusi berkenaan dengan majoriti 3,514 undi. Pegawai Pengurus PRK Simpang Jeram, Jamil Hasni Abdullah mengumumkan keputusan rasmi pada pukul 9.10 malam. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Insinyur Teknologis Haji Nazri daripada Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi pilihan raya negeri N13 Simpang Jeram. Nazri yang juga bekas jurutera menewaskan calon Perikatan Nasional Dr. Mazri Yahya yang meraih 10,330 undi, manakala calon bebas S. Jagannathan hanya mendapat 311 undi. Bukti keyakinan masyarakat yang mahukan kestabilan negara. Suhaizan Kayat berkata kemenangannya juga menterjemahkan penerimaan baik masyarakat terhadap kerajaan perpaduan. Ujar beliau kini antara fokus selepas mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen ialah menyelesaikan isu peruntukan Parlimen Pulai. Bila Datuk Seri meninggal itu, kita punya peruntukan di peringkat parlimen ini telah dibekukan. So kalau kita lihat tu bulan 9 ni dah tempoh akhir lah, 31 bulan Ogos tu tempoh akhir. So saya memohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah untuk memberi ruang kepada Parlimen Pulai ini untuk menyelesaikan peruntukan parlimen itu untuk dimanfaatkan kepada rakyat. Sementara itu, calon PH bagi Dewan Negeri Simpang Jeram Nazri pula menyifatkan kemenangan itu pencapaian bersama antara gabungan PH dan BN. Kemenangan ini bukan kemenangan saya seorang. Ini adalah kemenangan tim di mana tuan-tuan saya maklum pada hari ini, pada pilihan raya pada kali ini adalah gabungan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jentera di pihak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tanpa kerjasama mereka, kerja keras mereka, tak mungkin saya dapat kemenangan seperti rupa. Dalam pada itu, Perdana Menteri merakamkan ucapan tahniah kepada calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat dan Nazri Abdul Rahman atas kemenangan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi PH turut menzahirkan penghargaan kepada semua pengundi yang menyokong dan yakin terhadap usaha kerajaan perpaduan dalam membangunkan negara. Ujarnya keputusan berkenaan ternyata suatu perkembangan yang positif bagi kerajaan perpaduan dalam memastikan agenda pembangunan dan ekonomi rakyat dapat terus dijayakan.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas kejayaan Pakatan Harapan mempertahankan kerusi Pulai dan Simpang Jeram. Pengurusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO itu turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua jentera parti dalam gabungan kerajaan perpaduan. Sementara itu, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu pula berkata, kemenangan gabungan PHBN di kedua-dua kerusi itu adalah bukti rakyat mula menolak gelombang hijau dan fahaman ekstrim yang dibawa Perikatan Nasional. Beri jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat khas penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023 dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 10 pagi sehingga 12.30 hari di TV1 dan saluran berita. Kembara kenali Borneo yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang meneruskan destinasi ke Miri Sarawak semalam mendapat sambutan luar biasa. Ketibaan Sri Paduka Berdua di Kompleks ICQS Sungai Tujuh disambut pelbagai lapisan masyarakat. Sejurus tiba di Miri, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah melawat pusat kraf tangan Miri dan beramah mesra dengan peniaga kraf dan rakyat jelata. Lawatan baginda berdua diteruskan ke Koko Kabana Miri sebelum ke Kampung Pangkalan Lutong Miri pada sebelah petang. Di Kampung Pangkalan Lutong, lebih 1,500 penduduk setempat membanjiri kawasan sekitar Dewan Kampung Pangkalan Lutong Miri bagi menyambut rombongan. Al-Sultan Abdullah kemudiannya menyempurnakan simbolik menandatangani plak sebelum turut berkenan bergambar bersama Barisan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Pangkalan Lutong. Hari ini baginda berdua dijadual berkunjung ke Kampung Bungai Bekenu yang terletak kira-kira 50 km dari Miri sebelum meneruskan kembara ke Bintulu pada sebelah petang. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri berharap subsidi bagi kenderaan elektrik EV akan dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2024. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya telah menerima cadangan hebat daripada pemain industri dan rakyat termasuk berkaitan ekosistem EV. Dan saya harap kerajaan dapat dimasukkan dalam bajet lah. Tapi ini semua terpulang kepada Menteri Kewangan Yang Berhormat Perdana Menteri. Cuma yang penting kita dapat lihat bahawa kita kena the change in mindset ni juga penting kerana dia bukan saja pasal EV ni, dia dari segi kemampuan juga dari segi the whole ecosystem di mana mereka nak tahu charger tu di mana kan. Kadang-kadang dia kerisauan, dia tiba-tiba mana nak charge ni kan. Sekarang ni kita perlukan lebih banyak charging station dan battery swapping station supaya rakyat pun lebih confident dalam membeli kenderaan-kenderaan EV. Jelas beliau, Indonesia telah memperkenalkan subsidi motosikal elektrik ketika ini dan beliau yakin kerajaan akan mengambil kira cadangan itu. Tengku Datuk Seri Zafrul turut berharap dasar kerajaan mampu menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan kenderaan elektrik sejajar dengan sasaran karbon sifar bersih menjelang 2050. Beliau berkata demikian dalam pelancaran Ride EV Experience Centre di Ibu Negara. Malaysia tidak harus ketinggalan dalam era digital dan teknologi yang semakin pesat. Justru Perdana Menteri mahu usaha mempromosikan inovasi dan teknologi tempatan dipergiatkan lagi agar berdaya saing dengan negara-negara serantau dan dunia. Teks ucapan Perdana Menteri dibacakan Menteri Sains dan Teknologi Chang Lee Kang pada Majlis Penutup InnoX 2023 sempena Minggu Inovasi Cyberjaya. Malaysia menduduki tangga ke-36 daripada 132 negara dalam Indeks Inovasi Global GII
pada tahun 2022. Aktiviti inovasi perlu dijadikan keutamaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan kita perlu mengambil pengajaran daripada negara-negara lain. Dengan mengambil contoh pendekatan negara lain, Malaysia perlu membangun dan memasarkan penyelesaian inovatif tempatan selain membimbing bakat tempatan untuk menumpukan penyelesaian inovatif yang lestari. Kerjasama Kesatuan Guru penting bagi memastikan agenda pendidikan negara dapat disampaikan ke peringkat akar umbi. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, saluran kesatuan khususnya melalui Kongres Kesatuan Guru-Guru dalam Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Kongres sentiasa digunakan dalam menyampaikan maklumat dan dasar KPM. Pastinya ini adalah teras kita yang pertama dalam memastikan bahawa komunikasi ini akan sampai. Sebab itu saya fikir dengan Cikgu Jasni ini program kedua dan Kongres sentiasa menyambut agenda-agenda di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita akan sentiasa menggunakan saluran-saluran persatuan-persatuan, kesatuan-kesatuan dan khususnya melalui pengurusi-pengurusi Kongres ini untuk sampai selain daripada di peringkat JPN sendiri dan BPD sendiri untuk menyampaikan maklumat-maklumat dan dasar-dasar khususnya agenda-agenda KPM kepada semua akar rumput khususnya yang melibatkan pendidikan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Seminar Pendidikan Madani memartabatkan karamah insani membangun generasi madani di Universiti Sains Islam Malaysia Nilai. Memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat khas penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023 dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan saluran berita. Perpaduan antara rakyat berbilang kaum di kawasan bandar besar masih kekal utuh. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata ia dapat dilihat menerusi gerak kerja komuniti di Kuala Lumpur yang melibatkan struktur menerusi penubuhan Majlis Perwakilan Penduduk MPP. Kita perlukan kerjasama dalam komuniti dan di Kuala Lumpur strukturnya adalah melalui Majlis Perwakilan Penduduk dan di peringkat segambut kita libatkan semua wakil persatuan penduduk untuk duduk bersama sama ada isu trafik, isu pembangunan, isu kebersihan, semua itu dibincangkan melalui Majlis Perwakilan Penduduk. Dan di sini kita boleh lihat perpaduan di kawasan Parlimen Segambut memang kukuh lah. So saya gembiralah dan Hana yang merupakan ahli Parlimen Segambut berkata demikian pada malam Muhibah 999 sempena ulang tahun ke-9 Verve Shops Mont Kiara di Ibu Negara. Impak pembangunan pesat terhadap alam sekitar perlu diberi perhatian. Ini termasuk peratusan kawasan hijau terutamanya di kawasan bandar. Usaha perlu dilakukan bagi menangani isu kekurangan kawasan hijau yang semakin membimbangkan. Wartawan Muhammad Raswin Setia ada laporannya. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Landscape Negara JLN telah menjalankan kajian keperluan kawasan hijau dalam pembangunan bagi memastikan penyediaan dan pengekalan 30% kawasan hijau dalam pembangunan perbandaran dapat dicapai. Di mana objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti elemen-elemen ataupun apakah komponen-komponen kawasan hijau yang dimaksudkan. Kemudian seterusnya kita nak mengenal pasti
keberkesanan, penyediaan dan juga pengurusan kawasan hijau yang telah disediakan oleh pihak berkuasa tempatan. Seterusnya, kita hendak melihat dari segi apakah perbezaan atau perbandingan di antara penyediaan kawasan hijau negara kita dengan negara-negara yang lebih maju, contohnya Singapura, UK dan US lah. So, kita buat perbandingan. Jika ada gap, maka kita boleh berusaha untuk mencapai setara dengan negara-negara yang berkenaan. Ya. Kita percaya hampir keseluruhan PBT di Malaysia ini mampu mengekalkan 30% kawasan hijau. Dan peringkat yang seterusnya kajian ini adalah kita menyediakan garis panduan perancangan, reka bentuk, pengurusan dan penyelenggaraan kawasan hijau berdasarkan karakter kawasan hijau yang kita kenal pastilah. Terdapat cabaran dalam usaha JLN mewujudkan kawasan hijau demi kelestarian bandar. Antaranya sebahagian pihak berkuasa tempatan mempunyai kekangan kepakaran tertentu dalam pengurusan dan penyelenggaraan kawasan hijau. Bila kita pihak kerajaan, terutama Jabatan Landscape Negara dan PBT telah pun menyediakan kawasan lapang dengan kemudahan rekreasi dan sebagainya, masyarakat menyalahgunakan kawasan ini dengan melakukan pelbagai aktiviti yang tidak sesuai dan dia vandalize lah kawasan-kawasan ini. Kemudahan-kemudahan ini menyebabkan kemudahan yang telah sediakan itu sepatutnya bertahan dalam satu tempoh masa mungkin 5 atau 10 tahun, tetapi mungkin dalam 1 atau 2 tahun telah pun rosak disebabkan aktiviti vandalisme. Jelas sekali peranan semua pihak termasuk masyarakat amat penting dalam mengekalkan dan memelihara kawasan hijau ini. Bila kawasan hijau yang disediakan oleh pihak kerajaan cantik, indah, selamat dan berfungsi, dan premis kita juga cantik, indah dan berfungsi, akhirnya kita matlamat kita untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara taman akan dapat dicapai. Tuntasnya, kepentingan menyediakan kawasan hijau bandar dalam arus pembangunan yang pesat ini harus didokong bersama. Ia bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa tempatan semata-mata. Bahkan kita komuniti setempat harus memainkan peranan dalam menghijaukan kawasan kediaman dan premis masing-masing. Muhammad Raswin Setia, RTM. Pasukan Orkestra Sekolah Seri Puteri Cyberjaya SP Wins berlepas ke Barcelona bagi menyertai Festival Orkestra Antarabangsa dan pertandingan Golden Sardana. Pertandingan berlangsung pada 12 hingga 17 September. SP Wins adalah satu-satunya pasukan dari Malaysia yang diberikan tempat untuk bertanding di Festival Orkestra Antarabangsa dan pertandingan Golden Sardana tahun ini. Kejayaan terpilih ke Barcelona adalah hasil pencapaian luar biasa pasukan SP Wins dalam tempoh beberapa tahun ini. Seri Puteri Symphonic Wins ataupun dikenali dengan SP Wins telah menyertai beberapa pertandingan peringkat antarabangsa dalam tempoh 10 tahun ini dan telah memperoleh kemenangan yang tertinggi. Jadi daripada situ kami telah menghantar video untuk sesi audition dan alhamdulillah kami telah terpilih untuk menyertai pertandingan di Barcelona untuk kali ini. SP Wins memperolehi dana untuk misi ke Barcelona ini menerusi konsert amal Flourishes Seri Puteri Symphonic Wins yang telah diadakan pada 20 Mei di Panggung Sari Istana Budaya. Untuk pemergian kami yang kita kira dana hampir melebihi 700,000, data yang datang daripada pelbagai pihak, kita tidak mahu kita tidak ada ROI, return on investment, ataupun kita tidak mahu yang dikatakan tidak ada value for money. All this semuanya yang memberikan satu impak besar kepada Sekolah Seri Puteri. So harapan saya pasukan yang kami pergi ini pasukan yang bersaing dengan pasukan di dunia yang lain dan kami membawa nama Malaysia di pentas dunia. Angka korban gempa bumi kuat di Maghribi kini melebihi 2,000 orang selain mencederakan ribuan lagi. Bencana alam itu adalah terburuk dalam tempoh lebih 6 dekad.
Gempa bumi berlaku di pergunungan High Atlas Maghribi pada lewat malam Jumaat merosakkan bangunan bersejarah di Marrakesh, bandar terdekat dengan pusat gempa bumi. Manakala kawasan paling teruk terjejas adalah di pergunungan berdekatan. Kementerian Dalam Negeri menyebut 2,012 orang maut, manakala lebih 2,000 lagi cedera. Berdasarkan kajian geologi Amerika Syarikat, gempa bermagnitud 6.8 dengan pusat gempa kira-kira 72 km barat daya Marrakesh. Usaha mencari dan menyelamatkan mangsa terutama di bawah runtuhan giat dilakukan pihak tentera dan agensi penyelamat lain terutama penempatan di kawasan pergunungan yang terjejas teruk. China menggesa Hali G20 supaya tegas memajukan globalisasi ekonomi, mempromosikan perpaduan, kerjasama dan keterangkuman. Sambil mengingatkan masa depan, Perdana Menterinya Li Qiang pada sesi pertama sidang kemuncak G20 turut mencadangkan beberapa inisiatif iaitu inisiatif pembangunan global, inisiatif keselamatan global dan inisiatif tamadun global. Li turut menggesa semua negara untuk menghormati satu sama lain, mencari titik persamaan sambil mengekalkan perbezaan dan hidup bersama secara aman. Tambah beliau lagi, tiada sesiapa yang boleh kekal kebal dalam menghadapi krisis besar dan cabaran. Justeru, solidariti dan kerjasama adalah jalan yang betul untuk dunia. Sesi berkenaan dipengerusikan Perdana Menteri India Narendra Modi. Sidang turut bersetuju untuk bersama-sama menangani cabaran global termasuk perubahan iklim serta tenaga dan keselamatan makanan. Begitu juga pertumbuhan seimbang dan inklusif untuk membina masa depan yang lebih baik. Sementara itu, di luar sidang kemuncak G20, para pemimpin global mengumumkan perjanjian rel dan pelabuhan multinasional yang menghubungkan Asia Barat dan Asia Selatan. Perjanjian itu berlaku ketika Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berusaha untuk menentang inisiatif jalur dan laluan China dengan meletakkan Washington sebagai rakan kongsi alternatif dan pelabur untuk negara membangun dalam kumpulan G20. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, perjanjian itu akan menampilkan rangkaian kereta api untuk menambah baik pengangkutan antara Asia dan Eropah. Koridor itu menghubungkan negara Asia Barat menerusi rel dan seterusnya menghubungkan India melalui pelabuhan. Bola sepak persahabatan antarabangsa Tier 1, skuad Harimau Malaya meneruskan momentum cemerlang selepas mengikat pasukan ranking ke-80 dunia China dengan jaringan satu sama. Keputusan itu melebarkan rekod tanpa kalah skuad kendalian Kim Pan-gon dalam 6 perlawanan antarabangsa. Pertembungan berlangsung di Stadium Phoenix Hill, Chengdu, China itu menyaksikan skuad negara bermula baik menyerap asakan tuan rumah dan mencipta peluang menerusi serangan balas. Percaturan itu akhirnya membuahkan hasil selepas hantaran Akhir Rashid dimanfaatkan sepenuhnya Faizal Halim dengan rempatan deret menggegar jaring lawan pada minit ke-11. Gawang skuad negara bagaimanapun bolos pada minit ke-36 selepas rembatan penyerang China Lin Liang Ming gagal ditampan kemas penjaga gol Shihan Hazmi. Keampuhan benteng pertahanan Malaysia yang dikawal kapten pasukan Dion Cools berjaya mematahkan semua asakan China selepas itu untuk memastikan perlawanan berakhir dengan jaringan satu sama. Dua keputusan seri termasuk ketika berdepan Syria tempoh hari boleh dianggap sebagai perkara positif buat Harimau Malaya sebelum ke Piala Asia 2023 tahun depan. Skuad bawah 23 tahun negara B23 mencatat kemenangan bergaya membelasah Filipina 4-0 pada aksi kedua kelayakan Piala Asia B23 yang berlangsung di Stadium Chonburi. Ini sekaligus mencerahkan peluang skuad kendalian E11 Rasen untuk layak ke pusingan akhir Piala Asia B23 di Qatar tahun depan.
Harimau Muda bermula garang apabila hanya memerlukan 27 saat untuk membuka tirai jaringan menerusi Kapten Pasukan Mukhairi Ajmal Mahadi. Skuad negara menggandakan jaringan 5 minit kemudian selepas bola hantaran Lokman Hakim di dalam kotak penalti berjaya disudahkan T. Saravanan. Malaysia kian selesa mendahului 3 gol pada minit ke-23 hasil rembatan Harid Haikal Adam Afkar yang mudah menewaskan penjaga gol Filipina Dimitri Macapagal. Jaring kedua peribadi Saravanan pada minit ke-61 melengkapkan kemenangan bergaya Harimau Muda mengatasi Filipina 4-0. Malaysia berada di tangga teratas kumpulan H dan bakal berdepan cabaran getir menentang Thailand pada Selasa ini. Kejohanan bowling padang dunia, gandingan Nur Ain Nabilah Tarmizi dan Alina Ahmad Nawawi menamatkan kemarau 15 tahun negara untuk meraih emas pada penampilan sulung mereka di Gold Coast, Australia. Kejayaan itu juga merupakan pencapaian bersejarah buat Malaysia apabila memenangi pingat emas pertama sejak acara wanita itu dipertandingkan dalam kejohanan dunia pada 1969. Pasangan negara menewaskan Rebecca Rickson, Cornelia Rickson dari Malta 15-11 dalam saingan PES wanita. Nur Ain Nabilah pernah memenangi pingat perak acara triples wanita di Sukan Commonwealth 2022 Birmingham dan pingat emas acara Force di Sukan PSI 2017 dan 2019. Sementara Alina muncul juara bawah 25 tahun dan beregu campuran di kejohanan bowling padang Asia di Ipoh awal tahun ini. Majlis Olimpik Malaysia MOM menyerahkan kepada Menteri Belia dan Sukan Hanayo untuk memutuskan pendekatan yang bakal digunakan berhubung sasaran pingat bagi Sukan Asia Hangzhou 2022. Ini sama ada mengumumkan sasaran mengikut warna pingat seperti biasa atau mengumumkan jumlah keseluruhan tanpa mendedahkan warna pingat. Setiausaha Agung MOM, Datuk Muhammad Nazifuddin Najib berkata pihaknya sudah mengemukakan 2 cadangan berhubung perkara berkenaan. Untuk kita lihat yang paling penting adalah pencapaian keseluruhan untuk semua atlet sebab kita nak lihat sebagai satu kontingen yang boleh memberikan medal yang sesuai kepada saiz kontingen lah. Kita pun tak nak lihat emas ni menjadi topik utama untuk kontingen, tapi yang penting semua sukan yang kita hantar ada prestasi yang baik. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Majlis Eksekutif MOM. Sasaran pingat Sukan Asia 2022 yang dijadualkan berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober bakal diumumkan pada Majlis Penyerahan Jalur Gemilang esok. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Berita pagi berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.